Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Muhammad Thaqif bin Nur Hizam. Saya dari kumpulan 3 yang bertajuk penyebaran berita palsu di media sosial, kesan dan solusi dari segi perspektif Islam. Di era teknologi sekarang ini, sudah mulai banyak media sosial yang mengisi setiap kehidupan masyarakat di dunia digital. Dalam hal ini, kemajuan teknologi akan membawa dampak yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari dampak baik dan dampak yang buruk. Bukan hanya itu sahaja, di dalamnya juga sudah tersedia banyak sekali konten digital seperti media sosial yang ramai diperbincangkan sehingga mengundang berita-berita yang tidak benar. Mereka seakan lupa bahawa berita yang disebarkan memiliki cerita yang berbeza tergantung pada media sosial yang dilihat. Pada masa kini, bermunculan berbagai macam media sosial dengan berbagai tawaran seperti format. Media-media sosial tersebut adalah Wikipedia, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram dan lain-lain. Dalam beberapa ayat Al-Quran menjelaskan mengenai kebenaran dalam menerima suatu hal, di antaranya seperti pada surah An-Nur ayat 11 dan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Surah Azim. Maksudnya, sesungguhnya orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan dalam kalangan kamu. Janganlah kamu menyangka berita itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Setiap orang antara mereka akan mendapat hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukan, dan orang yang mengambil bahagian besar dalam perkara tersebut dalam kalangan mereka akan mendapat siksa yang hebat di dunia dan di akhirat. Sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan itu, orang yang beriman, lelaki dan perempuan, menaruh baik sangka kepada sesama mereka sendiri dan berkata, ini ialah berita dusta yang jelas. Kesan yang pertama adalah boleh menimbulkan fitnah antara masyarakat. Sebenarnya mengguna media sosial ni hukumnya adalah harus. Akan tetapi haram jika kita salah menggunakan media sosial. Oleh itu, pengguna perlu mengikut adab dan akhlak Islam. Mengumpat, berbohong, memfitnah dalam media sosial adalah haram. Oleh itu, kita sebagai umat Islam berhati-hatilah untuk berkongsi maklumat di alam maya. Saya akan bagi contoh. Berpuasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga berpuasa panca indera seperti mata, telinga, lidah dan lain-lain daripada segala dosa. Berpuasa hati daripada lintasan jahat serta maksiat. Itulah tingkatan puasa yang terbaik seperti yang digariskan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Cuma satu perkara, pada zaman moden ini kita lupa untuk turut berpuasa tangan daripada mengetuk papan kekunci komputer atau gadget kita. Kita berpuasa lidah, namun tangan masih terus menghantar kenyataan, tulisan di Facebook, blog, Twitter, mengumpat dan memfitnah orang lain. Semua tu kita tak sedar. Syekh Hamzah Yusuf ketika bertandang ke Malaysia tahun lalu pernah menyebut, hari ini orang mengumpat dan memfitnah tidak perlu berdoa atau lebih. Walaupun berseorangan, mereka masih boleh mengumpat dan
memfitnah orang lain. Contohnya, hari ini sekali kita postkan kenyataan fitnah, umpat dan pembohongan, semua pengikut dapat membacanya dan kemudian dikongsi dengan orang lain. Kemudaratannya sangat besar. Menggunakan media sosial dari segi prinsipnya harus, iaitu mubah, kerana sifatnya tertakluk kepada penggunanya, bukan kerana zatnya. Ia tidak ubah seperti sebilah pisau. Boleh digunakan untuk kegunaan di dapur bagi memotong sayur dan daging. Boleh juga digunakan untuk membunuh orang. Itulah maksudnya, iaitu memfitnah. Dosa besar bersamaan dengan membunuh. Yang pertama itu harus, manakala kegunaan yang kedua itu haram hukumnya. Oleh itu, menggunakan kemudahan internet dan media sosial perlu diiringi dengan adab serta akhlak Islam. Pada asasnya, apa yang haram dituturkan, maka haram juga hukumnya menulis. Jika kita ni mengumpat, berbohong, memfitnah dan seumpamanya itu haram hukumnya dengan lidah, maka menulis di Facebook, blog, Twitter, email, WhatsApp, Telegram dan sebagainya juga haram hukumnya. Kita tidak perlu ada ilmu fiqh yang berbeza untuk menetapkan hukum itu, kerana apa sahaja yang haram dibicarakan dengan lidah, maka hukumnya haram juga disebarkan melalui penulisan di internet. Kita mestilah ingat bahawa apa yang kita tuturkan di dalam internet disangka seolah-olah perkara yang remeh, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala amat besar, sama ada diredai atau dimurkai. Jadi berhati-hatilah ketika membuat kenyataan. Pastikan kenyataan tersebut adalah benar dan tidak salah. Sekian daripada saya. Solusi untuk kita tidak menimbul fitnah ataupun untuk kita tidak berbohong, kita mestilah membuat kempen sedar diri secara besar-besaran di seluruh Malaysia. Sedar diri ni untuk kita sedar bahawa fitnah itu adalah dosa besar dan kita mestilah menjaga adab untuk membuat kenyataan yang benar. Oleh itu, kita sebagai umat Islam, kita mestilah berhati-hati dan jangan menyangka bahawa kita bebas di alam maya, sedangkan kita akan dipersoalkan atas setiap perlakuan di padang mahsyar kelak. Apapun undang-undang dan peraturan, ia tidak akan mampu menyekat dan membendung salah laku kita. Hanya kekuatan iman dan keinsafan bahawa akhirnya kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang akan menjadi benteng berakhlak mulia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, tiadalah seseorang itu mengucapkan apa-apa pun melainkan di sisinya adalah yang menulis. Surah Qaf ayat 18. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul Mizan bin Zulfahmi, bernombor metrik D2031-3053. Saya daripada kumpulan 3, iaitu untuk membincangkan tentang penyebaran berita palsu melalui media sosial. Antara kesan-kesan penyebaran berita palsu melalui media sosial ni, iaitu boleh mengakibatkan keadaan sesuatu negara tidak stabil dan kucak-kacir. Contohnya seperti berita-berita palsu ni boleh sering mengganggu gugat kesejahteraan awam, bahkan kadang-kadang hingga memaksa kerajaan sendiri untuk membuat penjelasan. Akhirnya, ia akan menyebabkan kerugian kepada ekonomi global. Untuk menangani penyebaran maklumat atau berita palsu bukanlah perkara yang mudah, dan kerajaan terpaksa menggunakan pelbagai cara untuk menangani dan membasmi perbuatan ini. Saya ingin memetik
laporan penyelidikan yang dibuat oleh Prof. Roberto Cavazos, seorang pakar ekonomi negara daripada University of Baltimore, bersama syarikat kecerdasan buatan dan keselamatan cyber CHEQ. Berita palsu ni telah menyebabkan kerugian kepada ekonomi global berjumlah kira-kira sebanyak 78 US dollar, bersamaan dengan 322 bilion ringgit Malaysia setahun. Antara langkah-langkah ataupun solusi untuk menghentikan penyebaran berita palsu ini, seperti orang ramai dinasihatkan untuk melaporkan kepada pihak berkuasa tempatan seperti polis mengenai sebarang berita yang mempunyai sebarang unsur penipuan. Selain itu, kita juga boleh melaporkan menerusi media sosial yang menjadi tempat penyebaran berita tersebut. Media sosial seperti Facebook dan Instagram masing-masing mempunyai butang report untuk konten atau mesej yang berbau penipuan. Jika orang ramai melaporkan berita tersebut, maka pihak Facebook dan Instagram akan menghapuskannya. Selain itu, kita juga boleh melaporkan berita palsu yang disebarkan di media sosial atau khidmat pesanan ringkas SMS kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKM. Konklusinya, setiap individu memainkan peranan penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Akmal Buruzman, Geometri T282-2031. Berkaitan dengan kesan penyebaran berita palsu, seperti yang kita dapat lihat mana pada Mei yang lalu, banyak berita palsu telah keluar mengenai COVID-19, SOP dan statistik jumlah kes harian dalam media sosial. Misalnya, berita palsu tersebut menyatakan bahawa kes harian positif yang disebarkan bahawa sebanyak 10,290 kes pada Mei lalu. Berita palsu ini telah menyebabkan ramai rakyat Malaysia yang mempercayainya. Sebaliknya, kes yang sebenar rakyat Malaysia yang positif waktu itu cuma sebanyak 6,990 sahaja. Kesan daripada berita palsu ini telah menyebabkan rakyat Malaysia menjadi huara kepanikan begitu. Walaupun rakyat Malaysia mempunyai ramai pengguna internet, namun tak ramai orang yang dapat membezakan maklumat ini betul atau salah. Oleh itu, terdapat solusinya yang perlu kita ambil untuk mengelakkan berita palsu atau maklumat palsu ini disebarkan. Antara kaedah atau solusi yang boleh diambil ialah menyemak sumber-sumber maklumat tersebut. Jika maklumat tersebut diperoleh dari grup chat seperti WhatsApp, hendaklah dipastikan dulu maklumat tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan maklumat yang disebarkan tersebut adalah benar dan tidak mengelirukan. Saya Muhammad Idham Saifuddin bin Mazdin, Geometri D2312843. Saya pula membentangkan kesan dan solusi yang keempat penyebaran palsu media sosial ialah penyebaran palsu yang keempat ialah menimbulkan kekacauan dan salah faham dalam masyarakat. Contohnya, akibat berita-berita palsu yang tersebar tentang perintah kawalan pergerakan, rakyat mulai panik untuk membuat pembelian walaupun kerajaan tidak mengeluarkan apa-apa pernyataan yang memerlukan rakyat berbuat demikian. Kesan daripada ini, rakyat berpusu-pusu menyerbu pasaraya untuk membeli barang keperluan
Situasi ini juga sangat berbahaya untuk orang awam dalam situasi sekarang kerana virus ini sangat mudah merebak dalam keadaan sesak. Solusi untuk mengatasi situasi ini ialah rujuk sumber rasmi dan media arus perdana, iaitu melihat pihak kerajaan telah menyediakan platform untuk dijadikan rujukan yang sahih dan tepat kepada masyarakat. Misalnya, rakyat boleh melayari laman web Majlis Keselamatan Negara, Telegram Kementerian Kesihatan Malaysia dan pelbagai lagi info untuk mendapatkan info terkini tentang keadaan COVID-19 di Malaysia. Info-info ini telah disahkan kebenarannya oleh pihak berwajib sebelum disebarkan dan rakyat tidak perlu ragu dengan kebenarannya. Hukum menyebarkan berita palsu dalam perspektif Islam adalah haram kerana mereka yang akan melakukan kesalahan menyebarkan berita palsu akan menanggung dosa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu an ja'akum fasikun binaba'in fayantabanu an tusibu qauman bijahalatin fatusibu ala fa'altum nadimin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa satu berita, maka selidiklah kebenarannya kerana dikhuatiri kamu akan menimpakan kepada suatu kaum perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu sehingga menyebabkan kamu menjadi seorang yang menyesal atas apa yang kamu telah lakukan. Justru masyarakat haruslah selidik segala maklumat yang disebarkan agar memastikan maklumat yang dibaca adalah benar. Itu sahaja penerangan daripada saya, solusi yang keempat, kesan dan solusi yang keempat, dan kita lanjutkan kepada penerangan yang terakhir oleh saudara saya dalam penerangan kesimpulan. Sekian, terima kasih. Konklusinya, setiap individu perlulah memainkan peranan penting dalam menghentikan penyebaran berita palsu ini. Berita palsu yang boleh merugikan dan menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat setempat. Oleh itu, setiap daripada kita juga mempunyai peranan penting dalam membendung penyebaran berita-berita palsu ini. Selain itu, sebagai rakyat Malaysia, kita disarankan untuk memupuk budaya membaca, bukan sekadar membaca tajuk sahaja, serta tidak mempercayai bulat-bulat berita yang disampaikan di mana-mana platform media sosial. Sama-samalah kita peka dengan kebenaran sesuatu maklumat dan bersama hentikan penyebaran berita palsu yang merugikan banyak pihak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.